Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan boleh berjumpa, bersilaturahim, boleh berjumpa dalam majlis ilmu, dan mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kita keberkahan dan kesempatan untuk sama-sama solat berjamaah di surau kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan perbaikan surau yang sedang dilaksanakan ini cepat selesai, dan mana-mana orang-orang yang memiliki kelebihan harta bolehlah menyumbang untuk keselesaan surau ini ke depan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertemuan kita terakhir kita sudah membahas tentang surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah, kita akan membahas tajuk selanjutnya tentang syurutul Fatihah asyaratun. Ini tentang syarat kita membaca surah Al-Fatihah ketika kita mendirikan solat. Sebelum ini disampaikan begitu banyak keistimewaan dalam surah Al-Fatihah. Hatta dalam beberapa riwayat, riwayatnya ini riwayat ahad, memang dikatakan bahawa ronna iblis itu merasa sakit, mengeluh hina unzilat al-Fatihah atau Fatihatu al-Kitab, ketika mana surah Al-Fatihah ini diturunkan. Nah, sehinggalah beberapa dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan bahawa kerana hebatnya surah Al-Fatihah ketika diturunkan, kalau bahasa kita moden, ketua daripada syaitan, iaitu iblis. Ini kalau bahasa kita sakit sakit, masuk ICU macam tu lah. What happened? Kenapa bos ni masuk perawatan? Sehinggalah berkumpul sekitar iblis ketika itu para syaitan bertanya, bos, why masuk ICU ni apa? Ada apa-apa? Ya, telah turun satu surah di mana yang satu surah ini membuat iblis putus asa. Dah bekerja keras memesongkan orang,
masuk neraka. Ya. Tiba-tiba turun satu surah yang orang yang membacanya Allah ampunkan dosanya dan dimasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. So bos, kita kerja apa sekarang, kata syaitan. Syaitan lah ni. So bos, kita kerja apa sekarang ni bos? Pergi cari semua orang mukmin, cari semua orang Islam, lupakan mereka dari membaca surah ini, yaitu surah Al-Fatihah. Maka kita mendengar banyak orang-orang soleh menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai zikir mereka, kerana begitu hebat. Ada yang berzikir membacanya hingga 100, bermacam-macam jumlahnya, kerana kehebatan surah Al-Fatihah itu. Maka di dalam solat membaca surah Al-Fatihah ada syarat-syarat dia. Walaupun di luar sebelum ini kita sudah jelaskan. Syurutul Fatihah 10. Yang pertama, dalam kitab ini dikatakan at-tartib. Tertib dari awal hingga akhir. Hanya daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah ujung daripada surah Al-Fatihah tersebut. Selanjutnya adalah wal muwalat. Ya. Wal muwalat itu maknanya beruntun. Ya. Maksudnya adalah tidak terpotong dalam surah Al-Fatihah itu dengan lafaz dan ucapan lain yang memotong surah Al-Fatihah. Ada al-muwalat. Sebelum ini saya jelaskan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahawa surah Al-Fatihah dibagi kepada 2. Betul ya? Yang pada pertemuan yang lepas kita cerita. Ya. Antara Allah dengan hambanya. Oleh itu, para orang-orang soleh menasihatkan kepada kita, jika membaca surah Al-Fatihah dalam solat fardu, sebaiknya dipotong seayat-seayat. Maka ketika sampailah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi, antara aku dengan hamba aku, wali abdi, Allah berfirman, ma sa'ala, untuk hambaku apa sahaja yang dia nak, minta aku kabulkan. Nah, cuma dalam solat, ini syaratnya adalah al-muwalat, maka tidak ada lafaz. Kata ustaz ya, dalam solat, dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini antara hamba dengan Allah ya. Aku nak minta sesuatu, lalu disebutkan, tak boleh. Biasanya kalau dalam solat fardu ya, memang banyak yang mengatakan sebaiknya nanti di hujung, kerana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berfirman lagi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Setengah imam baca rabbil firli. Amin. Maknanya mualahnya tidak ada. Maknanya mualahnya tetap ada. Maknanya tidak dipotong baca surah Al-Fatihah tadi pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka saranan para ulama ketika sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di luar daripada solat, sila nak mohon kepada Allah apa jua. Ketika kita sedang sakit, mohon
Allah berikan kita kesihatan. Sedang kita sempit, mohon kepada Allah dibukakan. Baik. Wa mura'atu hurufiha, ya, menjaga huruf-hurufnya. Itu maknanya ketika kita tahsinul qiraah, ya, ini kena kita perbaiki bacaan kita. Makanya mura'atu hurufiha. Bismillah, kita baca B, tapi kita baca B. Bunyi dia. Walhal bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ra itu tidak dua kali getaran dia, sekali je. Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau begini mura'atu huruf ya, dijaga, belajar. Alhamdu, tapi kita baca alhamdu, sedap suara lidah kita alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Bayangkan. Maka ketika tahsinul qiraah ini kena diperbaiki hari-hari. Bahkan ada sesetengah yang membaca alamin di akhir hujung, dimasukkan ke hidung sehingga dia berdengung. Tak boleh. Maka dari segi huruf sahaja kena kita jaga betul-betul. Maka ada sesetengah guru kita, guru-guru dalam pondok-pondok gitu, kalau masuk saja pondok tahfiz 3 bulan surah Al-Fatihah tak settle. 3 bulan, Ustaz baca saya salah Ustaz, ulang. Ulang. Nah mungkin nak give up dah. Apa salah aku ni? Ternyata kita baca silap. Apa silap kita? Kita baca ihdinasi, nasi. Dibaca huruf nipis menjadi huruf tebal, huruf tebal berjumpa huruf nipis dengan huruf tebal, salah semua. Atau kita nipiskan kedua-dua. Ihdinasi, sa menjadi si. Ini maknanya surah Al-Fatihah kena belajar. Kenapa? Kerana min syuruti, ya, Al-Fatihah adalah mura'atu hurufiha. Maka bersyukurlah tuan-tuan yang selalu ikut, ya. Ada tahsin kan, ada belajar Al-Quran. Maka kita berusaha dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sesetengah him tak sedar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika Ar-Rahman kita baca Ar-Rah. Betul? Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali je. Kerana ketika dia menjadi huruf tebal, sifat huruf ra adalah inhiraf min makhrajihi al-haqiqi. Dia lari daripada makhrajnya yang asal. Betul ketika belajar ra. Tapi ketika ar-rah sekali je. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita boleh rasa lidah kita 2 kali ke 3 kali. Tapi Ustaz susah Ustaz. Alhamdulillah sudah belajar. Huruf ma nipis atau tebal? Nipis. Semua huruf nipis dengan tersenyum sahaja. Tapi kita baca maliki, tapi kita baca maliki yaumiddin. Allahu akbar walillahil hamd. Coba bayangkan, kita banyak silap kita. Maka beruntung tuan-tuan semua belajar.
Maka surau ini jadikan ada surau yang betul-betul hidup dengan majlis ilmu, majlis Al-Quran dan yang sebagainya. Ini agar apa? Mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Hatta dikatakan di sini wa mura'atu tasydidatiha, syaddahnya, atau kita kenal yang orang-orang lama mungkin sabdunya. Sabdu ya. Asal kata sabdu tu dah lama saya tak dengar. Ketika sampai di sini, kami dulu belajar dengan ayah saya katanya sabdu. Setelah saya masuk pondok, tasydid. Tasydid. Sampai Malaysia, sabdu. Ada lagi dengar ni. Dah lama tinggal kata sabdu ni. Ya. Asbab Bismillahi, semua yang tanda ada sabdunya dalam qiraah kena ditekan, kecuali dua huruf sahaja, yaitu huruf mim dan huruf nun, yaitu wajibul gunnah. Maka ada tasdid atau sabdu pada huruf nun dan mim tidak perlu ditekan. Inna tak perlu. Dia maknanya surah yang lain. Ya. Ya. Kalau kita belajar inna a'tainakal kautsar, contohnya gitu. Ya. Innanya tidak perlu ditekan. Inna, mungkin yang mengajar tengok tak boleh membaca. Betul lah. Ini jadi apa namanya? Kita kena belajar. Tasydidnya sahaja Bismillahi, kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, pada alif la ra. Rahim, ra lagi. Ya. Alhamdulillahi rabbil, ba-nya ditekan lagi. Sebab apa? Ada tanda sabdunya. Satu hari ada yang bertanya kepada saya, Ustaz ya, saya pernah dengar syarahan daripada seorang ustaz bahawa kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah satunya tidak perlu ditekan Ustaz. Satunya tashil sahaja. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dikatakan begitu. Saya kata saya tak ada ilmu tentang itu. Yang saya tahu dalam qiraah kalau ada tanda sabdu semuanya kena ditekan. Mungkin saya kurang baca. Allahu a'lam. Jadi apa namanya, yang saya tahu semua tasydid itu ditekan suaranya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini belum huruf nipis dan huruf tebal. Muskilah kita adalah huruf nipis, huruf tebal. So, kadang-kadang kita baca tu, ya kalau kita kan kita tidak selalu jadi imam. Itu seronoknya. Jadi jadi imam ni memang tekanan lah. Okay. Nah, ya. Jadi kata imamnya, kalau imamnya sudah pandai, hafaz tabiqul khairat Ustaz. Itu ya. Itu. Ya, jadi bacaan itu kena kita latih, ya. Sehingga kita menjaga huruf nipis menjadi nipis, huruf tebal tebal. Ihdinas nos, betul tak? Jadi nos, suara nos, hidung lah. Pada na itu nipis, so tebal. Ihdinasi, so-nya. Coba. Wala, la itu huruf nipis tebal. Nipis. Bo tebal. Tapi kita baca wala bo, wa jadi tebal. Wala bo. Betul?
La-nya jadi tebal. Walhal huruf la adalah nipis. Maka di sini sama ada mura'atu hurufiha wa mura'atu tasydidatiha, kena betul. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau ada yang kita baca alaihim seronok. Walhal yang betul alaihim. Ghairil, kita baca ghairil, dibaca ghairil. Betul tak? Kita sedar bacaan kita sendiri, tak payah ingat imam mana yang salah baca. Kita ingat bacaan kita masing-masing. Kita baca kurang senyum lagi. Hanya kita baca ghairil, jadi sengit bacaan. Walhal dia bunyinya i. Ghairil mau. Gha tebal, ma nipis, tapi kita baca mau. Atau dua-dua nipis, mau, gha-nya jadi nipis. Itu dia. Maka tuan-tuan bersyukurlah, mudah-mudahan ya belajar. Mau, gha-nya tebal, ma nipis. Waladdo, kita baca waladdo. La nipis dengan tersenyum. La dengan tersenyum. Awalnya mungkin suka, ya, tapi lama kelamaan, sedikit demi sedikit kita akan mudah insyaallah. Tidaklah seperti yang kita ingat waladdo. Baca tidak mungkin sesetengah kita baca waladdo la. Jadi la, padahal itu huruf la, tersenyum. Tapi kita baca waladdo. Nah, maka la nipis, waladdo, bo tebal. Ya. Maka silahkan kita muhasabah pada bacaan kita masing-masing, ya. Mudah-mudahan dengan begitu surah Al-Fatihah, setidaknya surah Al-Fatihah, ya. Oleh itu dikatakan dalam kitab ini juga syarat membaca Al-Fatihah an la yaskuta saktatan tawilatan, ya. Jangan dipotong, ya, bacaan itu dengan saktah yang panjang, ya. Asbab tahu fadilah surah Al-Fatihah Ustaz, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti lama. Kenapa berhenti lama sangat? Tak boleh. Syarat membacanya alla yaskuta saktatan tawilatan, jangan berhenti terlalu lama. Wala qasiratan, jangan terlalu pendek juga. Maksudnya yaqsidu biha qat'al qiraah. Maksudnya dengan meniat memotong ayat itu. Maka kalau dipotong bacaannya kena ulang. Allahu. Ya? Kita kan tidak sengaja. Maknanya kita menyengaja dalam diri kita. Batuk itu kita tidak sengaja dia keluar batuk. Yang bahaya adalah imam, gitu ya. Bacanya sengit sedikit, batuk pula dia. Ini dia. Mungkin imamnya nak ingatkan bahawa baca tadi aku salah. Maka ya Allah subhanallah, yang jadi imam menakutkan. Tapi kata ayah saya yang biasa jadi imam tak menakutkan. Yang menakutkan adalah yang di belakang imam. Itu dia. Kenapa? Kerana jika imam tersilap, dia yang pertama ingatkan. Selepas ini jangan semua kat hujung sana atau hujung sana. Maka kalau kita jumpa di mana-mana yang menjadi imam, di depan seronok sahaja jadi imamnya. Tapi yang di belakang imam, Masya Allah semuanya.
Kerana di sini semua alhamdulillah imamnya handsome, imamnya sehat-sehat kan. Jadi tak ada masalah pada kesehatan mungkin dan lain sebagainya. Mungkin di setengah tempat ada yang imamnya mungkin sudah terlalu uzur sehingga kalau berdiri terlalu lama suka, kan? Jadi sehingga yang di belakang tu kena standby. Yang di belakang imam. InsyaAllah. Maka ini wa qira'atu kulli ayatiha, dibaca ya setiap huruf yang ada pada surah Al-Fatihah itu huruf demi huruf. Ya, kerana kita setengah kita baca cepat sahaja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Saya ingat semua lagi. Ada yang kita tinggal lagi baca huruf-hurufnya. Walhal kalau kita nama Irwan. Nah, contoh nama Irwan. Kita panggil Irwan. Kita nak juga huruf nun itu disebut. Maka dalam Al-Quranul Karim ketika kita membaca, setiap huruf kena dibaca, yang disebut kena disebut. Sedih tak dia? Kenapa aku tak disebut ni? Aku ada. Nah, kalau guru lah, contoh guru lah. Baca nama student satu-satu kan? Ada yang tak tersebut tak? Saya Ustaz, kenapa nama saya? Ustaz tension dengan saya ke? Ya kan? Sebab nama kita tak disebut. Berarti maknanya dalam Al-Quran setiap yang kena di huruf disebut. Sama ada surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lain. Masalahnya ketemu ha dengan ha, dua ha, sebiji hilang. Satu huruf ha dengan huruf ha, sama ada satunya baris atas ke, baris bawah ke, satunya baris domah ke, sebiji jadi hilang. Ya Allah, kesian huruf ha-nya. Kadang-kadang kita dengar di belakang, mana huruf sebiji hilang. Satu ayat. Maka dikatakan di sini wa qira'atu kulli ayatiha, setiap ayat kena dibaca. Maka di sini yang diingatkan oleh muallif hadzal kitab, maka kena dibaca satu-satu. Ustaz, riwayat-riwayat yang lain kita tidak perlu ribut dengan riwayat yang lain. Yang kita ada adalah bacaan kita, riwayatnya adalah Imam Asim, Hafiz an Asim. Imam Hafiz, bacaan kita yang masyhur di tempat kita adalah Hafiz. Sesetengah tempat, masjid dan lain sebagainya, ketika ada bacaan yang lain, qiraahnya dengan riwayat yang lain akan diberitahu. Ustaz, bacaannya pada hari ini riwayatnya ini. Sesetengah tempat. Dia akan sebut, diberitahu kepada makmumnya. Sebab nanti ketika bacanya dengan riwayat yang lain, makmumnya subhanallah. Jadi ya. Kerana riwayat misalnya Abu Ja'far itu berbeza. Imam Qalun nanti berbeza. Syu'bah itu agak berbeza di tempat-tempat tertentu. Maka kalaulah membaca dengan riwayat lain, tapi apa yang kita nak hari ini, kita tak nak bising dengan yang qiraah tu, kecuali kita memang takhassus dalam ilmu itu. Nah, sekarang bacaan kita adalah Imam Hafiz an Asim, itu bacaan kita. Maka ikuti. Wa minha al-basmalah. Ini isunya, ya. Wa minha al-basmalah. Maknanya min suratil Fatihati al-basmalah. Maka bismillah ini dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah bahagian daripada surah Al-Fatihah. Bismillah itu sendiri adalah bahagiannya.
Walaupun ada riwayat yang lain nanti yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang keenamnya mana Ustaz? Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi itu sampai di situ. Lalu setelahnya sampai habis. Maka tapi kita tak bising seperti saya katakan tadi. Karena kita tidak takhusus pada itu. Kita bermazhab dalam mazhab Asy-Syafi'i, na'taqid ya. Kita meyakini bahwa surah Al-Fatihah dan bismillah itu adalah bahagian daripada surah Al-Fatihah. Maka mana-mana imam sila baca surah Al-Fatihah. Imam-imam dulu hanya bising tentang sama ada bacanya jahar ataupun sir. Semua tetap membaca surah bismillah. Sir itu maknanya tidak dengan suara. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi dia tetap membaca bismillah. Jadi kalaupun di luar daripada itu silahkan nanti bising dengan ilmunya masing-masing. Kita membaca bismillah ya, dikatakan wa minha al-basmalah, daripada bahagian surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dikatakan ya, di sini wa adamul lahni al-mukhili bil ma'na. Ya, tidak ada al-lahan. Lahan itu kesalahan dalam menyebut ya, yang merosakkan makna. Walaupun dalam sesetengah ulama ya, berbeza, ada yang mengatakan bahwa seperti tadi bacaan sengit dan lain sebagainya. Ya, ada yang di hujung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, begitu kan? Itu dikatakan itu kesalahan lahan. Tetapi ya, kebanyakan yang mengatakan salah lahan itu adalah mana-mana huruf yang merubah daripada fathah menjadi dhammah sehingga dia merubah makna. Mana contohnya? An'amtu. Jadi kok an'amtu? An'amta semestinya. Karena ta itu adalah dhamir. Bermakna engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi an'amtu, tu itu menjadi saya. Dhamirnya. Kan belajar bahasa Arabnya gitu ya. Dulu sudah belajar dengan jadi kalau seandainya berubah tadi siratal ladzina an'amta, itu berubah barisnya, maka itulah yang kita namakan sebagai kesalahan lahan. Tapi kalau dalam ilmu qiraat ya, ada dua. Ada namanya lahan khafi ya, ada lahan jalli. Sangat jelas perubahan huruf tadi. Ini ketika baris itu berubah, dikhawatiri merubah makna. Ustaz, pada dhamir yang lain ada tak? Kalau dia berubah barisnya merubah makna. Ada yang berubah tapi tidak merubah makna, tetapi menyalahi. Itu maknanya dia tetap masuk dalam kategori lahan. Makanya mana-mana ya, kalau dalam musabaqah dan sebagainya, kalaulah salah lahan, kebiasaannya memang tidak akan johana. Lahan, apalagi kalau itu lahannya adalah lahan jalli, jelas, sehingga dia merubah makna tertentu. Nah, ini kena hati-hati. Sebab kalau lahan al-mukhilli bil makna, takut kesalahan kita melafaz itu merubah makna atau merosakkan makna. Kalaupun panjang
yang bacanya berapa harakat ternyata agak pendek misalnya, itu masuk juga dalam qiraat, dalam ilmu qiraat kesalahan lahan, tetapi dia tidak merosakkan makna sangat. Kalau orang yang expert, dia tahu dah ada kekurangan situ. Maka kalau baca maliki, jangan terlalu panjang pula. Maliki. Nanti kalau pun yang jadi imamnya nak baca tarannum lagi, sukar lagi. Ihdinas siratal, panjang. Itu hati-hati. Ya, maka ini hati-hati. Apa maknanya? Maknanya kesalahan itu kita minimumkan. Ustaz, kami ada yang sangat sukar Ustaz membaca Alhamdulillahi Rabbil bacanya tak boleh nga. Saya dah belajar lama Ustaz. Ngalamin ngalamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sudah belajar. Maka case-case yang begini adalah special case. Jangan pula kita terus tuduh kawan kita tak sah solat awak. Sudahlah solat baru belajar, kan? Lalu ketika Allahu Akbar baca Al-Fatihah, silap pula terus kita tuduh dia bacaan macam-macam. Sudahlah semangat solat, alhamdulillah, las. Sudah nak solat pun alhamdulillah. Ya. Nak solat saja alhamdulillah. Ini kita pula yang bising. Nah, kita nak jemput jamaah sahaja. Kawan-kawan yang datang rumah ke rumah. Ya, kita jom kita solat berjamaah. Itu pun masih sukar juga. Maka Masya Allah gitu ya. Jadi betul-betul apa-apa pun kita kena belajar. Banyak belajar. Khususnya dalam solat. Wa antakuna halatal qiyam fil fardi. Ya. Membaca surah ini kalaulah solatnya adalah solat fardu, dibaca dalam keadaan berdiri. Ustaz, ini kan syarat Ustaz. Lalu bagaimana dengan duduk? Ini case yang biasa. Kalau boleh duduk itu special case. Sama dengan tadi. Ustaz, saya dah belajar dah Ustaz. Kalau nak baca panjang satu ayat itu Ustaz. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, nafas kuat. Saya Ustaz. Ya Allah. Nafas tidak sampai. So macam mana Ustaz? Itu namanya special case. Jangan lalu kata solat saya tak sah ke Ustaz. Saya kena ulang bacaan ke Ustaz. Tak perlu. Sambung je. Solat je terus. Tak mungkin kita paksa orang tua-tua tu suruh baca sampai habis. Ada seorang jamaah bertanya dengan saya, nangis. Dalam 65 tahun macam tu, perempuan. Ustaz, kalau nak baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tak kuat nafasnya. Solat saya sah tak Ustaz? Ustaz umur dah tua. Ya kan? Maksud kita kalau sudah Allahuakbar, orang tua kan mudah tersentuh kan? Bukan tersentuh, tersinggung. Tu dia. Kita salah sebut sahaja dengan tua. Alah, Ustaz ni masih muda pun. Ya, Ustaz bacaan masih fresh. Nafas masih okey. Makna oleh itu kita belajar. Maknanya ini semuanya dalam keadaan yang biasa. Dalam keadaan normal.
Kalau yang nafas tadi tak panjang Ustaz, macam mana? Itu namanya special case. Ustaz tadi huruf-hurufnya tak berubah-berubah juga. Saya sudah siratal ladzi, sudah baca sirata, sirata. Oh itu dua, siratal ladzi, sirata. Oh sirata, sirata, sirata. Ya Allah, sampai nangis dia. Saya nak baca yang betul Ustaz. Sudah berusaha. Itu namanya special case. Yang kita baca ini dalam keadaan normal. Apa mesej yang ingin saya sampaikan? Jika kita mendapati bacaan, kan kadang-kadang sebelah kita dapat kan? Dengar tak bacaan sebelah kita? Dapat kan? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan awak tadi salah. Cepat sangat kita nak salahkan orang tu. Salam cepat pula agar apa? Kenapa ingatkan saya segera sangat? Agar saya tak lupa. Bacaan awak tadi silap. Esok tak datang lagi, confirm. Itu ya. Ada sesetengah bacaan imam, ya, itulah kata Ustaz Akbar, yang jadi imam tu bacaan kena special Ustaz. Lalu kita tegur, imam esok, imamnya tak datang. Tempat lain lah, sini tak ada kan. Jiwa sini kental cinta dengan apa namanya, hatinya muta'alliqun bil masajid tu. Hatinya memang ini. Jadi imamnya kena dahsyat. Sebab sesetengah makmum, bukan semua makmum adalah orang yang tak tahu apa-apa. Sesetengah makmum, Masya Allah. Saya jadi imam di salah satu tempat di daerah Kajang. Baca surah Al-Fatihah. Waladdallin. Agak tinggi sebentar, berhenti sekejap, baru amin. Lepas solat itu, Ustaz tadi Ustaz amin tak Ustaz? Coba bayangkan, tadi Ustaz amin tak? Makmum di belakang kita memang banyak yang alim. Banyak yang alim. Tetapi case-nya adalah yang alim kadang-kadang tak nak jadi imam. Kerana tidak semua orang alim selalu jadi imam. Tidak semestinya orang alim. Imam Bukhari berapa kali jadi imam? Jarang jadi imam. Tok guru kadang-kadang dia ada di belakang. Solat subuh tu dia baris paling belakang. Dia nak tengok student dia di depan bacaan. Maka kalaulah kita terjumpa mana-mana surau ke masjid ke, tiba-tiba bacaan nama juga imam kita ni, ada yang muda, ada yang setengah muda, ada yang agak mendekati tua. Jadi kita bukan mudah-mudah nak salahkan orang. Itu keadaan normal. Maka ketika ada imam bacaannya mungkin, Ustaz kenapa lagunya macam lagu orang menyanyi saya? Sebab dia boleh macam tu. Kita nak rubah pun tak boleh. Ada tak? Ada. Bukan sini, tempat lain. Saya pernah solat di satu tempat. Ketika dia menggunakan bacaan, dia menyanyi. Tapi memang begitu. Semua solat tak boleh dia ubah. Ketika saya dengar dia baca, saya pernah dengar bacaan ni di satu tempat. Saya lalu tanya, asal daripada daerah ni ke? Oh ya, saya keturunan daripada daerah ni. Oh ya, saya faham. Mafhum tak? Memang bacaan orang tempat ni memang begitu. Ada sesetengah tempat macam tadi. Ngalamin. Jadi maknanya kita bukanlah mudah-mudah. Oh kata ustaz ni kena bacaan yang special best. Khuruj minal jamaah. Nah tak ya. Terus saja solat situ berjamaah. Fadilah berjamaah itu 27. Tidak perlu niat keluar daripada jamaah.
imam tu sudah berusaha baca yang terbaik dah. Jadi jangan risau kalaupun ada yang jadi imam ya, macam minggu lepas kan imam bacaan sedap kan. Siapa imam minggu lepas? Tak ada ni. Imamnya tak ada tu ya kan. Sila ke depan Jadi ini wa an takuna halatal qiyam fil fardi wa an yusmi'a nafsahul qira'ah. Ini wa an yusmi'a nafsahu bil qira'ah, maknanya kalaulah dalam solat fardu dan solatnya adalah solat sir ya, solatnya adalah solat yang bacaannya tidak dijaharkan. Maknanya kita sendiri mendengar bacaan kita setidaknya. Bacaan tu kita dengar oleh telinga kita. Dah nak isyak ke? Nak qomat? Ada 4 minit. 4 minit lagi kan? Maka ini kena kita latih. Kita latih. Bukan automatik bacaan kita terus automatik. Masya Allah. Sekarang fresh ingatan kita. Lepas keluar daripada ni kita lupa lagi. Tapi tak apa. Nanti ketika ada pengajian lagi, ada kitab yang lain kita baca, kita akan ingat lagi. Ini seronoknya apa? Raudatun min riyadil jannah. Seronoknya kita hadir di satu majlis, yang majlis itu adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menjadi fitrah kita. Ustaz, saya ni Ustaz, tadi Ustaz ceramah, ingatlah Ustaz. Balik rumah, makan saja sekejap, baca Allahu Akbar. Bismillah. Bismillah dah tadi. Tu dia. Tak sedar lagi, lupa lagi. Tak ada masalah. Tapi maknanya kita selalu belajar. Maka jom hadiri selalu majlis-majlis ilmu sebegini. Maknanya kerana kita ni memang ya, mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat salah dan lupa. Esok ada pengajian lagi, ingat lagi. Maka kita ketika itulah dinamakan satu majlis itu mengingatkan dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solat yang kita belajar itu adalah satu cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang nak pergi interview kerjaya misalnya, dia kena latih sana, ya kan? Tanya, kalau interview kat sana tu dia tak tanya apa ya? Kita bersedia tak? Bersedia. Kalau ditanya ni nanti macam ni, kalau tanya ni nanti macam ni jawabnya. Kita belajar. Maka dalam solat pun sama. Kita kena belajar. Ustaz, saya dah tahu Ustaz. Alhamdulillah. Sudah biasa solat Ustaz. Alhamdulillah. Perelokkan lagi. Elokkan lagi. Yang terakhir ya, wa an la yatakhallalaha ya, zikrun ajnabiyyun. Maka ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah ya, ya, tidak diselingi, dipotong ketika baca tu dengan satu zikir ajnabi yang asing. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hacim. Ya. Lalu kita baca apa? Ya, kita. Lalu kita membaca zikir doa selepas kita Alhamdulillah, yarhamukallah, lalu yahdikumullah wa yuslih balakum. Tidak perlu. Ketika kita bersin sahaja. Ya. Jadi tidak perlu ada orang yang menjawabkan.
Ataupun kita alhamdulillah. Lalu orang jawab yarhamukallah, yahdikumullah, Allahu akbar. Tidak perlu. Maka di sini dikatakan wa an la yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Tidak diselingi, tidak dipotong surah Al-Fatihah itu dengan satu zikir yang asing selain daripada surah Al-Fatihah tersebut. Dah ya? Baik. Masih ada tasdidatul Fatihah, mungkin masa ini sudah 48 ya. Saya rasa sudah masuk waktu fardu Isya ya. Kita segeralah akan solat berjamaah bersama-sama. InsyaAllah kita akan sambung lagi tasdidat pada surah Al-Fatihah dan sunnah-sunnah yang lain ya. Walaupun masih berkait dengan surah Al-Fatihah, tapi mungkin masa yang belum. Nanti insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Baik, hada wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.